Sekarang yang pertama 6.1 Introduction to Data. Jadi sekarang ni kita akan berkenalan dengan statistik. Bermula dengan Introduction to Data. Data ni adalah nombor. Data ni nombor, tapi nombor yang bermaklumat. Okey, jangan sebarang nombor ya. Data ni adalah nombor tapi bermaklumat. Okey, yang pertama kita lihat dulu istilah. Kita kena faham betul istilah ni. Kita ada discrete data. Discrete data tu yang pertama. Kemudian kita akan lihat pula apa maksud continuous data. Ini kena settlekan istilah ni. Kalau tak faham nanti susah. Sebab lepas ni nanti kita akan bincang discrete data yang macam mana, continuous yang macam mana. Dia ada detail lagi. Okey. Jadi discrete data ni secara umum dia, kalau kita nak mudah faham, dia mengambil nilai integer. Biasanya discrete ini kita akan bincang, dia mengambil nilai data yang bentuk integer. Integer tu maksud dia, contoh dia katakan nombor 1, 2, nilai-nilai tepat lah. Nilai tepat sampailah berapa. Okey. Discrete. Kalau continuous data pula, dia kalau kita nak mudah faham, kita boleh rujuk kepada real number. Real number ni termasuklah integer. Termasuklah integer. Termasuklah fraction. Fraction. Contoh, katakan kita ada data 1/2, 3/4, 5/2, contoh. 8/9. Termasuklah. Kemudian yang ketiga, sebarang bentuk decimal number. Decimal number. Nombor-nombor yang ada perpuluhan. Jadi kalau kita nak mudah, continuous ni adalah merujuk kepada real number. Semua. Kalau discrete, secara umum dia merujuk kepada integer. Mesti mengambil nilai-nilai yang tepat. Okey, cuma untuk yang kedua ni case ni kita jarang bincang lah. Kita jarang bincang. Saya cuma nak bagi contoh lain discrete. Contoh macam saiz kasut. Saiz kasut, pattern dia sama je. Dia ada 4, dia ada saiz 4,5, dia ada 4/3/4, pattern dia sama je. Kemudian 5, 1/2, 5/3/4 dan seterusnya. Okey, jadi kalau yang ni pun contoh, ini contoh saiz kasut, dia ada 4, dia ada 4,5, dia ada 4/3 suku, ada 5, tapi pattern dia sama. Yang ini pun kita boleh panggil dia sebagai discrete. Sebab dia tak ada saiz 4,5, kemudian kita nak saiz 4/7/8. Tak ada. Bila saiz kasut, walaupun dia berbeza, ada fraction, tetapi pattern dia sama. Okey? Jadi ini pun boleh dipanggil sebagai discrete. Sama juga untuk mungkin saiz baju. Ada saiz 15, ada saiz 15.5, ada saiz 16, ada saiz 16.5. Ini pun dipanggil sebagai discrete. Okey, tapi kita tak bincang lah, kita hanya fokuskan kepada bentuk integer. Okey, setakat ni faham ke tak faham? Boleh ke? Faham. Faham. So ingat, discrete kebanyakannya kita akan bincang bentuk integer, nombor-nombor yang tepat, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau continuous, kalau kita nak senang ingat, dia adalah merujuk kepada real number. Kalau saya gambarkan dalam bentuk number line. Okey, kalau saya nak gambarkan dalam bentuk number line, kita ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ingat discrete ni dia mesti nilai yang tepat. Nilai yang tepat. Okey, maksud dia kalau kita nampak x more than 1, maksud dia termasuk bermula daripada 2, 3, 4, 5. Jadi data kita ni dia mesti macam tu. Dia satu titik. Selepas 2 mesti 3. Selepas 3 mesti 4. Itu dia panggil discrete. Maksud dia kalau kita lukis data kita bentuk macam ni, graf kita, dia tak ada 2.1, dia tak ada 2.5, dia tak ada 2.8. Okey, itu dia punya graf kita mesti bentuk dot dot dot. Okey, kalau kita nak gambarkan dalam bentuk continuous data, maka kalau saya nak gambarkan dalam bentuk number line 1, 2, 3, 4, 5 dengan range yang sama, maka kita akan buat macam ni. Satu ni tak termasuk,
tapi dia ambil terus sampai 5. Ini contoh continuous. Sebab kalau saya buat straight line, maksud dia 1.1 ada, 1.35 ada, 1.8889 ada, 1.9 ada. Ada banyak nombor. 4.1 ada, 4.8 ada, 4.999 ada, termasuk 5. Okey. Jadi kita nampak kalau discrete dia mesti ambil nilai-nilai tepat. Kalau continuous semua nombor termasuklah integer, fraction, decimal number. Kalau kita senaraikan nombor dia, mungkin nombor dia ada 3 kat tangkap ni, mungkin kat tangkap ni ada 10, mungkin ada 6. Okey. Jadi nombor dia tak ada supermarket bilangan dia 1, bilangan dia 2.4, tak ada. Bilangan dia 2.6, tak ada. Dia mesti nilai-nilai tepat. Okey, ini contoh discrete. Kalau yang B ni apa jawapan dia? Katakan saya ada miss call lah hari ni, daripada jam 8 hingga jam 9 contoh. Miss call kita dia akan tulis kat handphone tu sama ada 3, sama ada 5, sama ada 1 kan. Tak adalah kita punya miss call kita 1.8, 1.6, tak ada. Okey, so ingat yang ini adalah discrete juga. Mungkin 5 minit, mungkin 4 minit setengah, mungkin 4 minit, 4.8 minit. Macam tu. So ini adalah contoh continuous data. Okey, kalau yang speed ada yang bawa 40.5, ada yang bawa 40.8. So dia ada bentuk decimal number. Okey, so settle untuk discrete dengan continuous. Okey, kita tengok contoh pula. Okey, tadi kita dah tengok istilah discrete satu, kemudian istilah yang kedua continuous. Kemudian kita teruskan lagi istilah yang lain. Kita akan lihat ada istilah ungroup data. Ungroup data. Satu lagi kita ada istilah group data. Ini pun kita kena faham betul-betul ni. Biasanya kalau kita nak buat kajian, tak kisahlah apa kajian, contoh katakan kajian saya untuk di college, saya nak tahu satu hari berapa orang pelajar kena COVID. Contoh, saya nak buat kajian selama 30 hari. Contoh kan. Jadi setiap hari yang kita dapat data tu, mungkin hari ni kes 10, mungkin besok 5, mungkin hari yang berikutnya adalah 3, mungkin hari yang berikutnya rempit pula sampai 25. Contoh. Jadi data-data tu sepanjang 30 hari tu, itu dalam bentuk data yang berterabur. Dia tak tersusun. Kejap 5, kejap 10, kejap 25, kejap 6. Itu yang dia panggil group data. Okey. Kalau group data, yang tadi dia panggil ungroup data. Kalau group data, biasanya kalau kita nak mudah, kita tukarkan data kita ni dalam bentuk table. Kalau nampak je dalam bentuk table, itu mesti dipanggil group data. Sebab asalnya data yang kita ambil setiap hari tu, yang sampai 30 hari contoh tadi, dia dalam bentuk berterabur. Okey. So itu dipanggil ungroup data. Tapi kalau saya letakkan dalam bentuk table, mungkin bilangan kes 0 hingga 5 berapa orang. Okey. Kemudian 6 hingga 10 berapa orang. Saya buat dalam bentuk table. Itu yang dipanggil group data. Jadi kalau kita nak senang ingat, nampak je table, itu adalah group data. Okey. So kalau kita lihat contoh soalan ni, yang A ni kita nak panggil apa ni? Ungroup data ke? Ungroup data, sebab data kita bukan dalam bentuk table. Okey, ungroup data. Selesai. Kalau yang B ni? Group data. Ya, betul. Sebab kita punya data kita dalam bentuk table. Okey, macam tu je. Saya teruskan lagi. Okey, untuk soalan C pula. Ini dia panggil apa ni? Ini dia panggil group data ke ungroup data? Group. Ya, betul. Sebab kita nampak dalam bentuk table. Okey, kalau data mentah, kita takkan dapat data kita macam ni. Terus kita dah bagi tahu 11 hingga 15 berapa. Okey. Terus dalam bentuk table. Yang keempat, ini dia panggil apa ni? Group data. Ya, betul. So, selesai jadi kena mahir istilah discrete, continuous, ungroup data, group data. So, ada 4 istilah. Okey, kita teruskan lagi.
Okey, kadang-kadang kita diberi data. Ini kita punya data mentah ni. Ni data yang asal. Kalau kita kumpulkan data, ni macam ni lah asalnya. Dalam bentuk berterabur. Kejap 38, kejap 41, kejap 25. Berterabur. Okey. Dan kita gambarkan data kita ni. Kalau di sekolah kita belajar dalam bentuk catat pie chart ada. Kemudian histogram. Ada macam-macam bentuk. Okey, sekarang ni kita nak tengok bagaimana kalau kita nak construct stem and leaf. Okey, biasanya kita akan pecah macam ni lah. Stem and leaf. Ini kuliah dah belajar belum ni? Stem and leaf ni. Dah. Dah ya, okey. Stem ni maksud dia, kita lihat digit yang kita ulang banyak kali. Contoh, katakan saya bermula dengan digit 1 ya. Saya ada nombor 13. Saya ada nombor 14. Saya ada nombor 18. Saya ada nombor 19. Yang digit yang kita ulang banyak kali itu yang dipanggil stem. Okey. Katakan saya mulakan dengan stem yang pertama. Okey, seloknya kita susun lah. Kalau kita nak buat stem and leaf ni, biasanya kita susun. So, kita ambil yang paling rendah, 1, 3. So, 1, 3. Maksud dia, kalau kita nak baca data, kita panggil 1, 3. Kemudian, 1, 4. Okey, 1, 4. Kemudian kita ada 1, 8. Jarak ke sikit. Kemudian kita ada 1, 9. Dah, selesai. Itu untuk stem yang pertama, 1. Kemudian kita lihat ada nombor lain, digit 25, 28, 23. Maka 2 tu kita panggil stem. Sebab nombor digit tu diulang banyak kali. Okey, kemudian kita susun. Bermula dengan yang paling rendah, 25. Kemudian 28, 29. Okey. Kemudian kita tengok digit yang lain. Digit 3 ni. Okey, 3. So kita ambil 3, 3, 2 dengan 8 dan yang terakhir itu adalah 4, 1. Okey, selesai. Okey, contoh yang keempat, kita sama juga. Kita nak buat construct stem and leaf berdasarkan data ni banyak ni. Okey, ini pun sama lah ni. Katakan saya refer pada digit yang paling rendah sekali, digit 4. Kita tengok digit 4 ni ada banyak ni. Okey, yang pertama kita nampak 49, kemudian 48, kemudian 46, 49, 47. Masa dia stem kita adalah 4. So yang pertama adalah 4. Biasanya kita akan buat macam ni, stem and leaf. Okey, katakan saya nak buat 4 ya, dia 4. Sepatutnya kamu kena susun dulu. Sepatutnya kena susun. Jadi kalau kita refer mana nombor yang paling rendah, so kita akan ambil 42. Kemudian kita ada 43. Kemudian kita ada 46. Refer pada sini. Susun. 46, 47, 48, 49, 49. Macam tu. Paling tinggi 49. Okey. Biasanya kita akan buat stem. Kalau kita mampu tulis stem 4 ni dalam satu baris, kita tulislah. Satu baris. Tapi kalau katakan banyak sangat, macam contoh 5 ni lah. Contoh 5 ni, banyak sangat ni. Sepatutnya sini ni. 60, 65. Okey. Sepatutnya 50. Sepatutnya saya akan buat macam ni. 5. Susun susun. Syarat dia kena susun. So 50, nanti kita nampak 50, 51, 51, 51 sebanyak 4 kali. Kemudian 52, 52, 4. 4. So ada banyak ni. Ada banyak sepatutnya. Kalau kita mampu nak tulis satu baris, tulislah satu baris. Kalau tak mampu, kita pecah kepada 2. Boleh, tak ada masalah. Okay. Kalau katakan asalnya dia punya konsep dia stem 5, kemudian semua nombor sampailah di ujung. Kalau katakan kita tak mampu nak buat macam tu, kita pecah kepada 2. So tak ada masalah. Okey. Sama juga untuk yang 6. Untuk 6 ni okey lagi lah. 60, 61, 1, 1, 2, 4, 4, 5, 8, 9. Kalau 6 ni kita mampu untuk buat satu baris, buatlah satu baris. Okey. So macam tu. Okey tak ni? Okey, sir. Baik, okey, selesai. Ini kalau kita nak buat macam ni lah. Tengok soalan lah. Kadang-kadang soalan dia kata kita nak buat stem and leaf tapi dalam bentuk loceng. So kita susun lah dalam bentuk loceng ni. Maksud dia kena pecah 2 lah. 4 ni pecah 2, 5 ni pecah 2, 6 pecah 2. Okey, so macam tu.
Okey, habis untuk 6.1. Jadi 6.1 tadi kita kena ingat kita ada istilah discrete data, continuous data, ungroup data, group data. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita nak gambarkan data kita dengan menggunakan stand and leave. Okey, kemudian kita lihat yang seterusnya 6.2, measures of location. Apa benda pula ni kan? Ni maksud dia kita ada data, kemudian kita nak bincang data kita tu, dia fokus kepada berapa, nilai berapa. Okey, ini sebenarnya kamu dah belajar ni sebenarnya. Okey, maka kalau kita nak gambarkan data kita ni berkumpul di mana, maka kita perlu lihat mean, median, mode, quartile, percentile. Okey. Okey, mean ni ada formula dia. Saya gunakan secara umum dulu. Kalau mean, maksud dia kita gunakan, kalau nak guna formula, mean ni adalah summation of x. X ni data, bahagi dengan bilangan. Okay, nanti kita lihat contoh. Mean ni formula dia, summation of data, maksudnya semua data tu kita tambah, bahagi dengan bilangan. Median ni adalah kita ada data, tapi kita bahagi data kita kepada dua bahagian. Kita bahagi data kita kepada dua bahagian, maka sempadan dia adalah median. Sempadan dia ni yang bahagi kepada dua bahagian dipanggil median. Okey, kalau mode ni maksud dia kita refer pada data yang mana mempunyai frekuensi yang paling tinggi, the highest frequency. Rujukan kita highest frequency. Kita akan cari data tapi dengan syarat highest frequency. Maksud dia kekerapan yang paling tinggi, highest frequency, itu syarat dia. Kalau quartile pula, dia sama macam median ni, tapi dia punya syarat dia, saya akan bahagi data kita ni kepada 4 bahagian. Quartile ni maksud dia 4. Quartile ni maksud dia 4. Kalau percentile ni maksud dia 100. 100. Nampak tu? Okey, maksud dia saya akan ambil ni Q1, Q2, Q3. Okey, saya akan bahagi data kita kepada 4 bahagian. Itu kalau quartile. Kalau percentile, kita akan bagi data kita kepada 100 bahagian. 100 bahagian yang sama saiz dia. Sampailah paling tinggi P99. Okey. Kalau macam ni, kita bagi data kita kepada 4 bahagian yang sama. Jadi sempadan yang pertama dipanggil Q1, sempadan yang pertama. Sempadan yang kedua dipanggil Q2. Sempadan yang ketiga dipanggil Q3. Kalau median, sempadan dia 1, sebab dia bahagi data kepada 2. Tapi kalau quartile, dia bahagi data kita kepada 4 bahagian. So sempadan dia ada 3 dah. Q1, Q2, Q3. Okey, kemudian Q2 ni kita boleh juga panggil dia sebagai median. Kalau kita nak kaitkan dengan median, Q2 ni boleh dipanggil sebagai median. Okey, kalau untuk percentile, kita bahagi data kita kepada 100 bahagian, bermula daripada P1, P2 sampailah maksimum P99. Ataupun kalau kita lihat ni, kalau P50, ini boleh juga dipanggil sebagai median. P50 boleh juga kita panggil dia sebagai median. Kalau quartile Q2, kalau percentile 50. Contoh soalan. Okey, contoh nombor 5. Okey. Kita cari dulu. Kita dah beri data, kemudian determine the mean. Okey, mean. Ini kita boleh gunakan formula tadilah. Okey, ini dia panggil group data ke ungroup data ni? Dia panggil apa ni? Ungroup. Ya, ungroup data, sebab data kita ni bukan dalam bentuk table. Yes. Okey, jadi mean equals to, kalau nak guna formula, saya gunakan summation of x. X ni data divide by n. N ni number of data. Okey, cara dia campur semua ni. 9 tambah 10 tambah 12 tambah 9 tambah 2 tambah 7 tambah 3 tambah 9 tambah 7 lagi tambah 9. So divide by data kita ada 10. So bagi 10 lah. Ni kamu tengoklah ni, kamu kira jawapan dia 7.7. Jadi mean ni mudah. Ambil je nombor yang ada tu, tambahkan semua, bagi dengan bilangan.
Selesai. Okey tak ni? Okay, sir. Boleh. Okey, selesai masalah. Okey, kemudian kita nak menjawab soalan median. Kita ambil yang senang dulu. Saya nak jawab soalan mood lah, soalan mood. Agak-agak mood ni apa jawapan dia? Mood ni apa jawapan dia? 9. 9. Sebab rujukan kita adalah the highest frequency. Contohnya kalau kita lihat 10. 10 ni sekali. 12 pun sekali. Semua nombor tu sekali. Kecuali 9. 1, 2, 3, 4. Kalau kita refer pada 7, 7 baru 2 kali. Jadi sekarang ni nak cari mood, kita lihat mana data yang kita ulang banyak kali. Yang diulang tu adalah 4 kali. Tapi jawapan dia bukan 4. 4 tu adalah rujukan. Maka jawapan dia mesti merujuk kepada number of data. So kita ada 9. So jawapan dia 9 lah. Selesai. Okay, mood yang paling senang. Okay, kemudian kita nak kira median. Kalau kita nak menjawab soalan median, third quartile dan 15 percentile. Okay. Ni katakan saya wakilkan dengan M median. Third quartile ni saya gunakan Q3. Yang ini kita gunakan P15. Kalau kita nak mencari median, third quartile ataupun satu lagi percentile, syarat yang pertama mesti susun. Syarat yang pertama mesti orange. Mesti susun. Tak kisahlah kita nak susun dengan cara apa. Daripada nombor kecil ke besar ataupun terbalik. Mana-mana pun boleh. Okey, kemudian kita jawab soalan median. Ini soalan median. Ingat median ni maksud dia kita bahagi data kita kepada dua bahagian. So sempadan dia adalah di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Sebelah kiri 5 nombor. Sebelah kanan 5 nombor. Maka salah ini adalah median. Okey, bila saya ambil median, saya buat sempadan dia tapi tak kena pada nombor. Bila tak kena pada nombor, maka kita ambillah 9 tambah 9 bagi 2. Ambil nombor kiri dan kanan tu kita ambil, kemudian kita bagi 2. So jawapan dia 9. Selesai masalah negara. Okey, kemudian soalan nak third quartile. Kalau kita nak mencari quartile ni, cara yang paling mudah, kita buat cara sama macam median. Cuma kita akan buat macam ni. Okey, kita akan buat. Okey, saya fokuskan sebelah kanan je. Okey, sebelah kanan. Saya cari median. Ni berdasarkan yang ni. Saya cari median lagi. Maka yang ini adalah sempadannya, betul tak? Kalau saya fokuskan 5 nombor sebelah kanan, saya cari median. Median tu adalah Q3. Sama juga untuk sebelah kiri. Untuk sebelah kiri, saya fokuskan 5 nombor ni, kita cari median. Maka kita akan dapat itu adalah Q1. Jadi kalau kita cross, kena pada nombor, maka itulah jawapan dia. Okey. Jadi untuk soalan third quartile, maka itulah Q3 sama dengan 9. Macam tu je, tak payah kita nak guna formula. Kita main potong aja. Kalau kita potong kena pada nombor, maka itulah jawapan dia. Kalau median tadi saya potong tapi tak kena pada nombor, maka kita akan ambil average. Dia ada 2 step sebelum kita dapatkan jawapan. Okey, step yang pertama, kita mesti kira istilah DS, simbol DS, iaitu formula dia N multiply by K over berapa? 10. 10 ke 100? Salah, 100. Sebab persentai kan 100. Jadi formula dia S equals to N multiply by K over 100. 100 ni sebab persental. Okey, N ni adalah number of data. Okey, number of data kita, kalau sini 10, 10 lah. Number of data. Yang K ni ikut soalan. Sekarang kita nak bincang P15. Okey. Jadi kalau kita nak kira S equals to N kita 10 darab dengan 15 per dengan 100. 100 sama dengan 1.5. 1.5.
Okey. Kemudian kita lihat nota sikit. Kalau kita nak dapatkan, saya bagi contoh terus ya. Saya bagi contoh. Katakan S kita ni 1.5, maka persental yang kita nak cari adalah sebutan yang kedua. Maksud dia, syarat dia, okay, ya. Ni saya padang sekejap. Saya betulkan sikit. Okey, kalau S kita sama dengan 1.5, dia punya ni adalah not element of Z. Kita lihat S kita tu. Kalau not element of Z, maka kita kena baca persental tu adalah sama dengan integer selepas 1.5. Integer selepas 1.5. Okey, ataupun istilah dia the least integer greater than S. Ataupun dengan kata lain, integer selepas 1.5 mestilah 2. Tetapi kalau kita kira S ni katakan integer lah, katakan saya dapat 4 lah element of Z, maka nak dapatkan persental ni kita mesti gunakan SX4, maksud dia data kita yang keempat tambah dengan data kita yang kelima bahagi dengan 2. Faham ni? Boleh ke? Jadi sekali lagi kita dah kira S dengan menggunakan formula ni. Kalau S kita tu decimal number, not element of Z, maka kita akan baca integer selepas 1.5. Maka ambillah data yang kedua. Kalau katakan 1.1, sama juga not element of Z, maka persental kita mesti ambil data yang kedua juga, sebab dia bukan kira bundar, dia kira integer selepas 1.1. Okey, selepas. Tapi kalau kita kira element of Z, maka nak cari persental kita ambil je sebutan yang keempat tambah dengan selepas dia. Betul, kita bagi 2. Okey, so kita sambung balik ke sini. So this one not element of Z, maka persental kita akan ambil P15 sama dengan sebutan yang kedua. Kalau refer kat sini, sebutan yang kedua kita adalah 3, maka jawapan dia adalah 3. Katakan saya kira, ni contoh je ni, bila saya kira S sama dengan, okey, katakan saya kira sama dengan 2.1, maka not element of Z, maka persental kita akan baca sebagai X3. X3 tu kalau kat sini 7 lah jawapan dia. Ni yang merah ni saya bagi contoh je ni. Kemudian katakan S kita tu sama dengan 6 contoh. Ini element of Z. Ini tadi not element of Z. Maka PK sama dengan sebutan ke-6 tambah sebutan ke-7 bagi 2. Jadi kalau ikutkan jawapan ni, sebutan ke-6 1 2 3 4 5 6. Sebutan ke-6 tambah sebutan ke-7 bagi 2. Maka jawapan dia adalah 9. Okey. Jadi kalau persental, kita ambil step yang pertama, cari S dulu. Cari S dia. Kemudian tengok S tu integer ke bukan. Bila dah dapat, baru kita kira untuk menjawab soalan persental. Okey, untuk soalan sini mudah je. Okey, tadi kita punya min kita adalah 7.7, jawapan daripada A tadi. Soalan dia kita nak mencari percentage. Okay, jadi untuk mencari percentage kita kena kira dulu berapa bilangan yang kurang daripada 7.7. So data yang kita boleh ambil adalah 2, 3, 7, 7. Maksudnya kita ada 4 data. Maka terus kita ambil 4 daripada 10 darab dengan 100. Maka dapatlah 40%. Okey, kita lihat contoh yang ke-6. Okey, contoh yang ke-6. Kita dah beri min. Okey, jadi kalau kita dah beri maklumat min, step yang pertama, kita kira min dulu. Kita kira min. Min ni adalah campuran 16 tambah 10 tambah 36.
tambah 25, tambah 43, tambah 29, tambah 49, tambah 34, tambah X, tambah Y. Okey, so kita bahagi dengan jumlah dia berapa? 10 ke? 2, 4, 6, 8, 10. 10 samakan dengan 29.4. Ini nanti kamu permudahkan ni. Akhir sekali kita akan dapat 242 tambah X tambah Y equals to 294. Okey. Ini maklumat awal lah sebelum kita jawab soalan. Kemudian soalan dia, find the value of X and Y. Soalan dia, tapi syarat dia mod adalah 34. Kalau kita refer daripada data yang ada, kita lihat setiap nombor ni dia cuma diulang sekali je. Jadi kalau dikatakan mod tu adalah 34, maka sah yang satu lagi ni mesti 34 juga. Kalau dia bukan 34, 34 ni tak boleh dipanggil sebagai mod. Sebab semua nombor tu diulang sekali je. Okey, disebabkan syarat ni, maka kita boleh andaikan X tu mesti 34. Paling kurang. X mesti 34. Jadi kalau kita guna yang tu, maka kita gantilah. Bila X sama dengan 34. Nanti kamu kira lah. Kamu ganti kat sini. X tu adalah Y tu 18. Okey tak? Boleh faham untuk yang ni? Okey, sir. Boleh sir. Okey, boleh. Okey, kita teruskan lagi. Okey, kita teruskan lagi untuk soalan B pula. Okey, soalan B ni saya ambil dulu maklumat data kita tadi. 294. Ini maklumat daripada yang atas tadi, maklumat min tadi. Okey. Kemudian bila X sama dengan 11, so kita gantilah. Bila X sama dengan 11, ini kamu kira balik. So Y kita ni akan jadi Y yang baru 41. Nanti kamu check lah. Kamu ganti kat sini, maka dapat Y. Soalan dia bukan dia nak cari Y, dia nak cari find the median. Okey, ingat kalau nak cari median, step yang pertama kita perlu arrange. Tu step yang pertama. Lepas tu barulah kita cari median tu berapa. Ingat median, quartile, percentile mesti arrange dulu. Kita mesti susun. Okey, so data ni kita kena susun. Ni kalau kita susun ni 10, 11, 16, 25, 29, 34, 36, 41, 43, 49. Ni daripada data ni kita susun balik. Betul tak ni? Termasuk X 11, kemudian Y 41. Okey, kemudian kita nak menjawab median. Okey, median mudah aja, kita akan bagi data kita kepada dua bahagian. So, ni 1, 2, 3, 10 kan? So, 5 lah. Kiri 5, kanan pun 5. Okey, maka inilah median. Bila kita potong, dia tak kena pada nombor, maka kita ambil lah average. 29 tambah 34, bagilah dengan 2. Sama dengan 31.5. Atau yang ketujuh. Okey, yang diberi ni adalah dipanggil stem and leaf. Stem and leaf. So kita kena ingat lah. Ini cara baca dia 19, 22, 25, 26, 27, 28, 29. Kita buat Kita baca. Okey, kita kira min. Okey, kalau kita nak kira min, yang pertama kita kira min. Okey, min sama dengan, kita ambil 19 tambah 22 tambah 25 tambah 26. Nanti kamu teruskan kamu jumlahkan sampailah 57, 58, akhir sekali 62. So bahagi data kita semua ni dengan berapa ni data kita? 20. Berapa? 23 lah kan? 23.
Nanti kamu cek lah. 23, maka jawapan dia 40.04. Okey, macam tu lah kalau nak mencari min. Okey, kita jawab dulu soalan mood. Mood ni mudah je. Kita hanya lihat je soalan. Okey, mood. Agak-agak apa jawapan dia? Mana nombor yang paling kerap diulang? 40. Ada tak nombor yang paling kerap diulang? 8. 48. Sebab diulang sebanyak 2 kali. Selesai. Senang je. Mood ni senang je. Kita hanya lihat je data yang kita ada. Lihat mana yang paling kerap diulang. Okey, sekarang ni kita nak mencari first quartile. Maksud dia kita nak mencari Q1. Kemudian kita nak mencari P60. Okey. Okey, jadi kita susun dulu. Sepatutnya kamu kena susun lah. Sepatutnya. Ya. Okey, saya susun balik. Ni kamu masih nampak lagi saya punya ni? Okey, nampak tak? Nampak. Baik, okey. Saya susun dulu sebab saya nak jawab soalan quartile dengan persental. Okey, saya patutnya kena susun sebanyak 23 nombor. Seram juga ni. 19, 22, 25, 26, banyak ni. 27, 28, 29, banyak ni. 30, 34, 36, 37, 42, 43. Okey. Sampailah ni saya dah tak larat ni. 57, 58 sampailah 62. Okey, so macam tu. Bila kita nak kira median. Okey, median ambil ukuran yang di tengah. Okey. Ukuran yang di tengah. Kalau kita punya data kita 23. Okey, maksud dia macam nilah. Kalau 23 yang di tengah ni ni berapa? 10 apa? 11 ya. 11 kali 2 22. Ni 11 nombor, sebelah kanan 11 nombor. Maka ini adalah sebutan ke-12. Betul tak? Ya, sebelah kiri 11, sebelah kanan 11 dah 22. So yang di tengah tu adalah X12. So kita kira X12, maksud dia data kita yang ke-12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka jawapan dia adalah 42. Okey tak? 42. Okey, sir. So macam tu. Okey, kemudian saya nak mencari quartile, first quartile. Okey, first quartile pula, maksudnya saya akan refer kepada nombor yang sebelah kiri ni, yang 11 ni. Kalau kita refer kepada 11, data 11, ni saya kalau saya pecah ni, saya kena pecah 2 Pecah 2. Nombor sebelah kiri 5, sebelah kanan 5. Maka ini adalah data kita yang ke-6. Maksud dia kita nak mencari Q1. Q1 mesti ambil nilai data yang ke-6. Sebab dia daripada median tadi kita ambil min untuk data yang sebelah kiri. So X yang ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Macam 28. 28 tu. Okey. Kemudian kita nak mencari P60. Kalau kita nak cari persental, kita perlukan S. S tu adalah number of data kita 23 darab dengan 60 bahagi dengan 100. Bahagi dengan 100. NK N darab 60. Okey. So kita akan dapat 13.8. Kemudian kita lihat nombor ni non element of Z. Okey. Maka kalau kita nak menjawab soalan sistem persental, maka rujuklah kepada sebutan ke-14. Sebab kalau non element of Z,
maka kita akan baca integer selepas 13.8. Mestilah 14. So kita baca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Maka jawapan dia adalah 44. Soalan nombor 8. Ini dia panggil apa? Box plot. Okey, ini pun cara kita gambarkan data. Okey, kalau kita ada ini sebenarnya dia panggil box and whisker. Patutnya istilah dia adalah box and whisker. Istilah dia. Kalau kita ada yang ni, ini maksud dia, ini nilai yang ni, yang kotak ni, ini adalah Q1. Yang tengah ni adalah Q2. Yang ini adalah Q3. Yang ini dia panggil nilai yang paling minimum. Ini dia panggil nilai yang paling maksimum. Macam tu je. Okey. Q1. Q1 dia panggil lower quartile. Q1. Apa quartile ni merujuk kepada Q3. Tu istilah je. Jadi kalau kita dah faham istilah tu, terus je. So saya tulislah. Soalan yang pertama, median. Okey, median. Median ni dia sama dengan Q2. Baca je daripada geram ni. Ni macam 12. Selesai. Lower quartile. Okey, lower quartile. Okey, ini merujuk kepada Q1. Okey, ini lebih kurang berapa ni? 11 ke? Tengoklah agak-agak je. 11. Okey, kemudian upper quartile. Okey, upper quartile merujuk kepada Q3. Nama dia. Ini macam 15 lah. Ini 15. Lebih kurang. Kemudian soalan seterusnya. Determine minimum. Okey, minimum tengok nombor yang paling rendah. 4. Minimum 4. Maksimum. Maksimum berapa? 22. 22. Selesai. Okey, kan senang tu. Okey, kita tengok last satu lagi lah. Okey, ini soalan yang sama. Kita nak mencari median. Okey, kita jawab dulu median. Okey, median apa jawapan? Median. Rujuk kepada Q2. 24. Okey, betul lah tu. Okey, kemudian lower quartile. Ini merujuk kepada Q1. So, saya ambil lah Q1. Lower quartile Q1 yang ni lah. 21. Upper quartile. Ini adalah Q3. So, Q3. Kalau daripada box, inilah Q3. Itu macam 25.5. Selesai. Belum selesai ni. 25. Mana gaya ni? Ni 25.5. Okey, selesai. Kemudian soalan seterusnya, minimum. Senanglah minimum ni. Minimum, apa jawapan minimum? 20. Ya, betul. Maksimum. 29. Selesai. Kan senang tu. Okey, ini dia panggil box and whisker. And whisker. Itulah istilah dia.